kita muhimmah fi ilmi hadis. Muhimmah fi ilmi hadis. Okey. Boleh pakai. Ni aje. Kalau kita jawi muka surat 27. Kalau kita jawi. Kalau kita rumi muka surat apa? Betul? 89. Kuliah kita yang lalu pada 8 hari bulan 8, betul ya? Okey. 8 hari bulan 8 2022. Dia mula dengan dan lagi sabda Nabi SAW, betul ya? Okey, baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Baik, tuan-tuan yang ada kitab, tuan-tuan buka muka surat 88. 89. Okey. 88 89 dapat nombor dekat dia Jahanam. 88 89 dia bertikam keluar bewak esok. Baik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita masih lagi berada dalam faedah untuk kita menikah. Faedah yang kelima dengan sebab berkahwin itu. Dia cerita dalam bab itulah. Baik, malam ni kita sambung apa yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membelanjakan oleh seorang laki-laki ke atas ahlinya. Maknanya apa, tuan-tuan? Bila dia menikah, dia nak kena buat keluar nafkah kepada keluarga dia. Ni kira suami ni. Seorang laki-laki tu, mana ada kitab, tuan-tuan tulis bawah tu suami. Tu maksud dia macam tu. Barang siapa yang membelanjakan, sebab dia ni adalah satu orang laki-laki, satu orang suami ke atas ahlinya, yakni kepada ahli keluarga dia. Kan dia belanja ahli keluarga dia daripada kecil, tuan-tuan sekalian. Kalau ada anak, kan dia beli pampers lah, dia beli makan lah, dia beli susu lah, apa bagai baju apa semua, duk belanja. Maksud belanja tu apa? Nafkah kepada ahli keluarga dia. Maka iaitu dikira sebagai sedekah. Tu dia, tuan-tuan sekalian. Maknanya apa? Kita duk bagi ke isteri, kita duk bagi ke anak-anak mengikut keperluan mereka lah. Bukan kita duk bagi, duk top up bini nak keluar pergi pergi berjalan apa semua, abang kau bagi sikit kan, nak beli minyak, nak beli macam-macam lah. Yang tak, orang kata apa, tak menjadi keperluan tu, yang tu tentu tidak dikira sedekah. Yang jadi keperluan, yang tu sedekah. Anak dia nak sekolah, dia bagi duit, itu sedekah, tuan sekalian. Jadi apa yang kita bagi kepada ahli keluarga kita, itu merupakan sedekah. Pahala duk main kepada kita. Sebab tu jangan duk berkun sangat. Kan bini duk minta, perempuan dengar ni dia cantik ya. Dia ulang 3-4 kali kalau ada video ni. Kata abang tak dengar kan ni ustaz kata ni sedekah abang. Dia kata sedekah, belaki dia pergi sedekah, dia sedar jadi biji remia betul biji mata. Baik, dia kata, dan bahawa seorang lelaki itu, yakni suami itu, sesungguhnya diberi pahala di dalam belanjanya itu sekaliannya. Tuan-tuan nampak tak? Maknanya apa yang kita belanja di rumah tu semua diberi pahala oleh Allah dan dikira sebagai sedekah. Barang dapur kita beli dengan barang rumah kita beli, anak nak pergi sekolah apa semua tu, tuan-tuan, sesekali kita bawa pergi jalan apa semua, yang tu merupakan sedekah. Kan dia kata duk mengaji, dia kata selalu 12 bulan dia duk mengaji tak pergi jalan ke abang, dia kata semua ni lara belaka, semua ni dunia belaka, dia kata. Bukan macam tu, maknanya pergi mengaji pun apa pergi jalan pun kena juga. Pasal benda tu pun memang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada hak dia bah. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, kan dalam surah Jumaat tu kan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah kamu, pilah berjalan, tuan-tuan sekalian. Ambil masa sikit. Kan abang kata saya ni bulan ni dalam seminggu ni saya tak ada nak pergi tang mana, saya nak pergi Langkawi kata. Contoh lagu tu lah, bawa lah di keluarga pergi Langkawi lah apa semua, tak ada masalah. Allah Taala suruh kita berjalan. Baik, seterusnya dia kata apa lagi? Dia kata hingga mengangkatkan satu suap kepada mulut isterinya itu pun diberi pahala. Maknanya apa? Kita pergi suap nasi, habis-habis tak ada dah benda kita nak buat ni. Nak bagi duit kepada isteri kita pun tak ada. Lepas kita tak lepas duit kita pun. Nak bagi ke anak-anak pun duit pun tak ada. Lepas tu apa duk ada? Apa ada makanan di rumah tu dengan pisang-pisang lah, hang-hang tengok sumbat pisang masuk dalam mulut dah. Pasal yang tu boleh jadi pahala. Boleh faham tuan sekalian? Allahu Rabbi. Kan?
Dia boleh duduk nganga sopan dengan badak ayam ya. Dengar-dengar macam ni, kita pun suap bagi masuk. Suap-suap dia tokak api tangan kita. Kan? Tuan-tuan, pasal apa dulu kita boleh duduk suap, lah tak boleh suap? Tentu nak tanya tu, makan bersuap ni. Dulu boleh waktu bulan-bulan nikah amboi makan, tuan-tuan tak peduli kat orang lain lah. Kan, bini lagu duduk nganga, satgi dia pula nganga kan, makan. Lah ni tak boleh lah. Allahu Rabbi, jangan sampai tuan-tuan nak boleh pula waktu bila? Waktu sakit. Nak buat apa dah waktu tu? Kan, suami dah tak larat dah. Kita pun pegang sudu kan, nganga mulut kan. Bini pun dia pun nganga dia tolak mulut tu. Nak makan sangat, kesian kat suami. Kan, jangan sampai ke tahap tu. Dia kata Kamilah memang nak makan suap air. Dah. Sebab suami dah tak boleh, tangan pun tak larat dah, angkat apa semua, saya duk suap dia. Tuan-tuan, tapi saya nampak benda ni yang kata orang-orang lama ni makan bersuap ni, saya jumpa tak mana tuan sekalian, saya jumpa di Mekah 2017. Saya pergi Mekah tu, jumpa di sana depa pergi dua lelaki bini tu, waktu tabung haji bagi bekas tu kan, bekas nasi tu, depa makan dua orang, dia jadi habis elok kan, makan pula bersuap. Allah, kita tengok tu kan, kawan duduk ketang tangan sambil duk suap ketang tangan tu lah, biasalah ketang bicara depa lah. Kita tengok, kita pula pergi seorang, walaupun tengok macam tu, ya Allah, indahnya kalau ada berdua di saat itu. Dan jadi kalau tuan-tuan dalam kehidupan keluarga lah duk berselisih macam mana apa semua, pergilah buat umrah ke ataupun apa nama, pergi berjalan lah. Namanya tempat yang paling saya sajikan tuan-tuan pergi Mekah lah. Di sana tu dua orang kita ya tuan-tuan sekalian. Waktu tu Allah, dia akan rasa balik kemanisan dalam perkahwinan tu, dia rasa balik kan, waktu pergi berdua tu. Boleh tak nak? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia kata dalam ni apa? Dia kata suap isteri kita, kita dapat pahala. Jadi macam mana Ustaz, kalau isteri suap suami, dapat juga pahala sedekah, bukan tak dapat. Dan telah berkata oleh Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, padahal ia serta sahabatnya di dalam perang fi sabilillah. Waktu tu Ibnul Mubarak, dia ni siapa dia? Abdullah bin Mubarak. Dia ni di antara wali Allah Taala kan, dalam cerita dia ni. Waktu tu dalam perang fi sabilillah, dengan katanya, adakah kamu tahu akan amal yang terlebih afdal daripada amal yang kamu di dalamnya ini? Maknanya dalam perang tu, hamba tahu tak, kita duk perang-perang ni, rupanya ada satu amalan yang lagi afdal pada kita duk perang ni. Walaupun perang ni jihad fi sabilillah, pahala besar, tapi ada satu lagi amalan yang pahala dia menyamai pahala ni, malah lebih daripada kita keluar perang lagi ni. Apa dia benda tu? Dia tanya kepada sahabat dia. Maka berkata mereka itu, tiada kami tahu akan yang demikian itu. Sahabat kata, kami tak tahu. Apa dia ni? Amalan apa yang hebat sangat ni? Yang sampai keluar pergi perang ni pun kira amalan tu lagi hebat daripada keluar pergi perang ni. Maka dia jawab, dia kata apa? Maka kata Ibnul Mubarak, aku tahu akan yang demikian itu, iaitu seorang lelaki. Yang ni apa? Suami. Seorang lelaki itu suami, tuan-tuan yang tu. Iaitulah seorang lelaki ataupun suami yang memeliharakan daripada kejahatan, padahal mempunyai kepapaan. Dia miskin, tuan-tuan sekalian, tapi dia tak berongoi. Miskin dia tu, tapi dia tak, orang kata apa, dia tidak melakukan benda yang tak elok. Dia ni tak, duit tak ada. Cerita dia ni, dia orang biasa kan. Selalunya tuan-tuan, bila orang dah tak ada, orang miskin apa semua ni, dia nampak otak dia nak buat benda jahat lah. Nak pergi jual benda haram ke, ataupun nak pergi mencuri ke, nak pergi merompak ke. Tapi dia ni walaupun dia miskin, tetapi dia bersyukur dengan kemiskinan yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Dia rasa cukup dengan apa yang ada. Lah pun cukup dah, dia kata macam tu ya. Maka berdiri ia daripada tidurnya pada malam, maka melihat ia akan beberapa anaknya yang kecil, padahal ia tidur, terbuka sekalian tubuhnya mereka itu. Maksudnya apa? Dia mangkit tengah malam, dia pergi tengok anak dia. Ni kita buat macam tu tuan-tuan sekalian. Mangkit tengah malam, kita pergi tengok anak kita duduk tidur tu. Bila tengok Allah, kesian anak kita duduk tidur merekod tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Pasal kain selimut pun tak ada. Nak abang kata miskinnya, nak abang kata tak ada apa. Kita tengok tuan-tuan sekalian. Maka menutupi ia akan mereka itu, dan diselimutnya akan mereka itu dengan kainnya. Dah lah tak ada selimut, dia pun pergi cari kain yang ada dekat dia, dia ambil, dia pergi selimut anak-anak. Tuan-tuan, rupanya bila buat benda ni, ini diamalkan oleh para mu'alij. Mu'alij ni siapa dia? Iaitulah orang yang apa nama, duk buat ruqyah kan, duk buat ruqyah. Bila orang masuk kena rasuk ke apa ke, mereka ni nanti akan pi buang lah. Diamalkan amalan ni untuk apa? Untuk mengeratkan hubungan kasih sayang sesama keluarga.
Kita pergi tengok anak kita waktu tengah duduk tidur. Sama juga tuan-tuan sekalian macam kita dengan mak pak kita. Kalau tuan-tuan nak menambah ni, ada hak muda ni, kalau nak tambah rasa bakti kepada ibu dan ayah, macam mana nak main rasa taat kepada ibu dan ayah, tengok mereka ketika mana mereka tidur. Kan tuan-tuan, bila tidur ni, muka ni memang muka ikhlas lah. Ya tidur tuan sekalian, mana ada muka tak ikhlas tidur. Kan muka dengan tidur, dengan nganga mulut, dengan muka tak larat. Tengok tuan-tuan, kita tengok muka mak kita, kita tengok muka ayah kita, secara tak langsung dia main kat kita. Allah, inilah ayah aku, inilah mak aku. Tengok dengan muka mak dengan berkeringat, dengan muka mak dengan muka tak larat. Mak aku daripada pagi duk buat kerja, duk hingat kat aku, duk suruh aku jadi anak bagus. Ya Allah, nampak penat di muka dia. Dia main rasa keinsafan kepada kita. Tengok muka pak pula. Tengoklah muka pak dengan keadaan pak tu, dengan muka hitam, keluar pi nelayan, keluar pi laut lah apa semua. Tengok, ya Allah. Dia main macam tu tuan-tuan. Sama macam kita dengan anak-anak kita. Dia main macam mana nak rasa kita lebih menyayangi anak kita waktu dia bertidur tu. Tengok, ya Allah, tak gamak. Tengok tidur macam tu, tidur pula dalam keadaan lapang ke celah tu ke apa. Subhanallah. Dia main rasa tu, zuk tu dia main. Boleh faham tuan sekalian? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dia kata apa lagi tani? Dia kata maka menutupi ia akan mereka itu dan diselimutnya akan mereka itu dengan kainnya. Maka amalnya itu terlebih afdal daripada amal yang kita kerjakan di dalamnya. Rupanya macam tu. Keluar pergi perang tu apa gunanya kalau kita keluar pergi perang tapi keluarga kita berterabur? Apa gunanya kita keluar pergi berjihad tapi dalam keadaan keluarga kita tak cukup makan, isteri kita tak ada makanan, anak-anak kelaparan, yang kita pulun nak keluar pergi berjihad? Tak tuan-tuan, balik rumah dulu, settle di rumah dulu. Kan keluar dakwah juga tuan sekalian, tapi hak di rumah tu kena bagi selesai hak di rumah tu. Itu lebih afdal daripada apa yang kita buat pada hari ini. Ini yang disebut oleh Abdullah ibnul Mubarak. Dan dia kata apa? Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa yang baik semayangnya dan banyak ayalnya. Ayalnya maksud dia apa tuan-tuan? Maksudnya tanggungan dia. Hak ni hak jenis apa nama, bini beramai, anak beramai. Yakni dia kata apa? Banyak isterinya dan banyak anak-anaknya. Jenis orang banyak anak ni. Dan sedikit hartanya. Dah lah banyak anak, sikit pula harta. Tuan-tuan, bagi orang banyak anak ni, jangan duk berasa, orang kata apa, berasa segan lah dengan orang. Kadang-kadang orang lain yang tengok kita dengan anak ramai, mereka pening. Dia kata anak dia ni ramai sungguh, dia kata. Baca retek nampak serba anak merang. Anak merang dia kata tu. Korang ajar je. Dia kata sagi keluar pula. Kira ambulans tu tak pergi ke mana, duduk di rumah dia. Kan duk tunggu bini dia. Jangan duk cakap macam tu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi SAW, Nabi cukup seronok orang anak ramai ni. Tapi kena jagalah. Betul lah juga kadang-kadang dia jadi fitnah kat orang tu pasal kita tak jaga anak kita. Nabi kata tazawwaj, menikahlah al-walud, iaitulah wanita-wanita yang subur. Fa inni mukasiru bikumul umam. Nabi kata pasal aku ni, aku seronok umat aku ramai. Maknanya apa? Nabi cukup memuliakan orang yang ada anak ramai. Nabi cukup seronok tuan-tuan sekalian. Tapi dengan syarat apa? Kita nak ramai, kita betul-betul pandai jagalah. Jangan duk pandai buat ni, jaga tak pandai. Ada juga orang jenis macam tu. Ramai anak tu sekalian sampai 11 orang. Boleh buat tim bola. 12 orang anak, tapi tak tahu pergi ke mana anak. Tang seorang, tang ni seorang, dia pun tak tahu. Tak boleh macam tu. Maknanya kita boleh jaga anak kita tu. Maka kita dimuliakan di dalam Islam. Dan dalam kes ni dia kata apa? Dia kata anak dia ramai tetapi sedikit hartanya, tak banyak hartanya. Dan tiada mengumpat ia akan Islam. Maknanya apa? Dia tidak pernah mengeluh. Tiada mengumpat tu makna tak pernah mengeluh. Dia kata aku teruk lah, dia kata payah, dia kata anak ramai lah apa semua. Kita ni tak bawa keluar kalam, dah hantar anak ramai ambil buat apa. Kita nak buat ayat tu ya, tuan sekalian. Tapi tak mengeluh. Orang hak tengok dia pula serabut, tuan sekalian. Betul lah. Dia kata anak ramai, kalau pergi kenuri tu satu meja depa ya. Kan? Kira ramai tu, kira daripada hak besar dia turun main kecil. Nampak sorang kereta api, kereta tanah Melayu punya. Dia main, tuan sekalian. Kata serabut nak tengok dia. Kawan pak tak pernah serabut, orang lain pula serabut. Apa pasal?
Kan? Yang habis dia tak pernah mengeluh. Nescaya adalah ia sertaku di dalam syurga seperti dua jari tangan ini, dan mengisyaratkan ia dengan telunjuknya dan jari tengahnya. Nabi kata apa? Orang yang anak ramai dan dia boleh jaga anak dia, dan dia tidak pernah mengeluh dengan apa yang Tuhan bagi dekat dia, macam ni punya dia ada duduk dengan aku di dalam syurga. Makna dia rapid dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan sekalian? Tunggu apa lagi lepas ni? Buat anak ramai. Dan lagi sabda Nabi, dan tersebut dalam hadis, idza kasurat dzunubul 'abdi ibtalahu Allahu bihim liyukaffiraha anhu. Artinya apabila banyak dosa seorang hamba Allah Taala itu, nescaya diberi bala akan dia oleh Allah dengan duka cita sebab kesusahan daripada ahlinya atau yang lainnya, supaya menghapuskan ia akan segala dosanya daripadanya. Bila kita dosa banyak, muhasabah balik. Pasal apa anak aku ni ketegang? Pasal apa anak aku ni? Allah Ta'ala uji macam tu dekat kita. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak menghapuskan dosa-dosa kita. Kan dalam hadis yang lain, saya mungkin pernah baca kepada tuan-tuan mukadimah hadis, Nabi SAW sebut apa? Nabi kata setiap manusia ni Allah Ta'ala bagi target 100% pahala Tuhan nak bagi hari tu. Kalau dengan amalan kita pahala tu cukup 100%, alhamdulillah. Tapi kalau tak cukup, Allah Ta'ala akan bagi ujian untuk nak bagi cukup pahala kita tu. Contoh dia tuan-tuan sekalian, daripada subuh kita main semayang, kita baca Quran, kita kerja lah apa semua, lepas tu kita semayang tak tinggal, lohor asar apa semua, maghrib isya lagi kita main mengaji lah apa, bagai dengan sedekah apa sikit, dapat 100% pahala hari tu. Tiba-tiba tuan-tuan main hari tu ni subuh maghrib lambat, tak ada nak main ke masjid lah, duha pun tak ada kita nak buat, semayang sunat fajar pun tak ada nak buat, tentu saja pun 30% dah Tuhan tolak dah. Maknanya tentu rugi dah 30%. Jadi macam mana bila satu hari ni kita hanya dapat 70%, Tuhan nak suruh kita dapat juga 100%. Apa yang Tuhan buat kat kita? Tuhan bagi kesusahan dekat kita, Tuhan bagi bala dekat kita, ujian. Macam mana tuan-tuan sekalian? Mungkin dia naik motor kena hujan ke? Celah-celah kena hujan tu macam mana, lori sampah pula, sampah pergi jatuh atas kepala dia pula, celah dia naik motor, contoh lagu tu lah. Kan dia balik-balik main rumah pula, tayar pula pecah ke apa ke saja. Tuhan bagi dia susah pasal apa? Pasal tadi subuh tadi hang terlepas tadi ni. Jadi hak tentu tu Tuhan dia cover balik tuan-tuan sekalian untuk nak bagi cukup pahala kita 100. Inilah tanda sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Dan lagi yang tersebut di dalam athar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ia setengah daripada beberapa dosa itu, iaitu yang tiada dihapuskan akan dia melainkan dengan sebab kesusahan daripada duka cita, dengan menuntut rezeki akan belanja bagi isterinya dan anaknya dan barang sebagainya. Dia main susah tuan-tuan sekalian, dia main susah. Anak kita pelan besar, nak hantar anak kita masuk universiti, tak mana nak cari duit, mula sakit kepala. Jadi kita pun terpaksa buat kerja lebih sikit, terpaksa buat OT dan sebagainya. Hak benda kita susah tu main daripada anak, main daripada isteri. Allah Ta'ala nak uji, mungkin isteri kita sakit ke waktu tu, Allah Ta'ala nak uji macam tu. Rupanya apa tuan-tuan sekalian? Pasal Tuhan nak menghapuskan dosa-dosa kita. Itulah di antara hikmah pasal apa Tuhan bagi kesusahan kepada kita. Sikit lagi kita baca, dan tersebut di dalam beberapa khabar anbiya. Khabar anbiya ni makna dia kisah para nabi. Tuan-tuan tulis dalam kitab tu, kisah para nabi, khabar anbiya, bahawa sesungguhnya beberapa kaum yang masuk mereka itu di atas rumah Nabi Yunus alaihi salam, maka menjamu ia akan mereka itu. Maka adalah Nabi Yunus alaihi salam tiap-tiap masuk dan keluar daripada rumahnya itu menyakiti akan dia oleh isterinya. Allah Ta'ala tuan-tuan sekalian uji Nabi Allah Yunus ni. Uji. Orang pergi rumah dia tuan-tuan sekalian, orang duk dengar. Orang duk dengar bini dia duk maki dia. Bini dia duk marah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Maka dia kata apa? Berpanjanganlah atasnya yang demikian itu halnya diam jua. Walaupun bini dia duk marah, walaupun bini dia duk merepet, tapi yang kata Nabi Allah Yunus alaihi salam ni tuan-tuan sekalian tak bercakap apa, senyap. Ya, cerita dia. Maka takjublah oleh sekalian mereka itu daripada yang demikian itu. Maka berkata Nabi Allah Yunus, jangan kamu ta'ajub, maka bahwasanya aku pohonkan kepada Allah Ta'ala, maka kataku baginya, wahai Tuhanku, barang yang seksa ini maka bagiku dengannya di dalam akhirat, maka segerakan olehmu akan daku akan dia bagiku di dalam dunia. Oh tu rupanya macam tu. Nabi Allah Yunus kata apa?
Bila orang tengok Nabi Allah Yunus duk kena marah dengan isteri, duk kena maki, dia kata, sabar sungguhlah Nabi ni. Nabi kata, dah, apa jangan ni lagi. Nabi kata, pasal apa? Pasal aku minta siksa yang Allah Ta'ala nak sediakan aku di akhirat tu bagi siap-siap atas dunia ni. Akhirat ni aku tak mau dah. Tu dia, tuan-tuan. Boleh kita minta benda kepada Allah. Ya Allah Tuhanku, kalau aku disiksa di akhirat nanti, bawa turun main siap-siap kat aku. Kan? Hari ni, bawa turun main siap-siap. Jadi Allah Ta'ala bagi segera. Kita tak mau ambil di sana tu. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi Allah Yunus AS. Maka firman Allah Ta'ala bahawa sesungguhnya siksamu di dalam dunia itu, iaitu anak si fulan yang perempuan, maka engkau berbuat isterinya dengan dia. Bila cerita dia sebelum Nabi Allah Yunus menikah dengan isteri dia ni, bila dia minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala segerakan, kalau ada dosa dia, kalau ada kesalahan dia yang Tuhan marah dekat dia di akhirat nanti, tunjuk mai atas dunia ni. Maka Tuhan kata apa? Kalau hang minta macam tu, hang boleh menikah dengan satu orang perempuan ni. Kan, cerita kepada Nabi Yunus. Maka berkata Nabi Yunus, maka aku pun berkahwinlah dengan dia dan aku sabar di atas kesakitan yang telah engkau lihat akan dia daripadanya itu. Hari ni aku menikah dengan dia tu. Pasal apa? Pasal Tuhan suruh aku menikah. Bila Tuhan suruh aku menikah, aku dapat pula satu orang isteri yang dia ni cukup-cukup bagi aku kesabaran dengan perangai dia dan sebagainya. Alhamdulillah, aku boleh bersabar. Maka Allah Ta'ala bagi pahala yang banyak kepada aku dan lepaskan akhirat aku tu. Apa maksud dia, tuan-tuan sekalian? Kalaulah terjadi kepada isteri kita jenis duk kaki merepek macam tu, tengok balik kisah Nabi Allah Yunus AS. Kan, bini duk hingang ke apa, kita kali-kali tak apa, Nabi Yunus pun lebih kurang tak ya. Abang kata, oh abang pun sopangan Nabi. Dia kata aku lebih kurang, jadi Nabi terus. Jadi Nabi terus balong ni pun. Kau tu jangan duk buat bandingan macam tu. Maknanya kita nak ambil sabak Nabi Yunus tu tak apalah, lagu tu aja. Kan kita kata Allah, bini Nabi Yunus pun duk hingang juga. Dia kata tambah bini aku Haji Junus. Dia kata kan Haji Junus ni takat kepala aku dia baling mangkuk 3-4 kali kira okey lah. Dia pegang macam tu. Tak boleh lah lagu tu pun. Dan telah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bermula sabar atas kesusahan beristeri dan kesakitannya yang disakiti oleh isterinya itu. Tuan-tuan ingat, menikah ni seronok tak tuan? Kalau tanya lagu tu, oh kalau dapat bini hak jenis bagus, ya Allah, kata apa pun dengar, tapi payahlah tuan, payahlah juga nak dapat jenis macam tu, jenuh cari. Kan dapat jenis tak ada masalah, nak keluar pergi mana pun tak pernah duk tanya, laki balik pun tak pernah duk hingat. Ada tak ada tuan sekali baganyok ni? Angkat tangan tengok apa ada? Tobat tak ada. Hak di rumah kita pun tak. Kan? Cerita dia macam tu, kalau dapat jenis macam tu subhanallah. Seronok tuan sekalian. Kan? Tapi kalau tak dapat pun kita buatlah bagi dapat, bagi elok macam mana dengan tarbiyah kita lah. Kan, dengan tarbiyah kita yang seperti itu. Iaitu setengah daripada beberapa faedah yang berkahwin. Dia kata kalau dapat isteri yang duk sakiti kita, yang tu pun faedah ya dia lah. Kan, faedah ya. Pasal apa? Tak apa nak cengeng sangat kita depan orang. Kadang-kadang orang duk cengeng depan orang ni tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tengok balik rumah aku mana. Jam tuan-tuan sekalian. Kalau di luar ni orang panggil dia lan cengeng, orang panggil dia tu. Contoh nama dia tu lan cengeng. Pasal dia cengeng semua. Kalau dalam mesyuarat ni, orang mesyuarat dengan dia tepuk meja saja tuan sekalian. Balik-balik rumah dia kena sepuk dengan bini dia. Contoh lagu tu lah. Ada faedah dia juga. Kurang-kurang apa, rupanya hang cengeng, balik rumah ada lagi orang cengeng pada hang. Dia nak abang macam tu aja. Kan? Tetapinya dia kata apa, tiada dapat manfaat dengan dia melainkan salah satu daripada dua lelaki, iaitu ada kalanya lelaki yang diqasadnya itu akan memerangi akan hawa nafsunya dan melawani akan dia, dan lagi ia hendak menyucikan akan perangai yang kejahatan yang di dalam hati, maka sabar ia di atas kesakitan berkahwin itu. Kalau dapat bini cengeng, dia ada dua manfaat dia. Nombor satu apa? Kita boleh muhasabah balik diri kita. Kan, kurang-kurang apa, aku banyak sabar atas dia. Kalau dia cengeng kat aku pun, kalau aku nak lawan balik dengan dia pun tak ada guna. Pasal dalam-dalam duk cengeng dia, dialah duk jaga rumah aku, dia duk jaga anak-anak aku. Kita muhasabah balik. Yang kedua ni apa tuan-tuan, dia nak abang apa? Rupanya kita duk sabar tu, dia boleh menyucikan hati kita. Kan, dengan siapa lagi kita nak sabar? Dengan isteri kita lah. Kita sakit pun dia lah nak bela kita.
Kan? Itulah yang kita duk marah, hatu kita duk bergaduh. Hatu tuan-tuan sekalian dengan kawan-kawan ni tuan-tuan sekalian. Waktu kita sakit dia tekak boleh main tengok betul. Yang pegang kepala dia kata okey dah tak. Itulah aku duk rasa tak apa nak sihat ni, tambah kami berdoa bagi cantik ni, ada buah kurma tak ada biji sikit kan. Kan dia pun balik. Ini kita nak puasa tuan-tuan sekalian, nak jaga kita sakit perut tengah malam nak bangkit apa semua. Kan kita sakit perut ni, hang tolong saya buat kopi beli ayam buat bini kita. Mana kawan nak tadi yang bagus sangat tadi, mana ada gelak sakan sangat awak tak panggil depa, tak jahanam kita tuan sekalian. Tu kalau kena macam tu, tadi nampak macam orang nak marah kat saya, tapi bila sebut je ni depa sokong saya balik. Okey, dan kesusahan itu jadi jalan di dalam memerangi hawa nafsunya. Dia kata kita boleh jaga diri kita dan dapat suci hatinya dengan dia, yakni dengan sabar itu, dan jadi perangai dengan dia perangai yang baik. Dan ada kalanya wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita berhenti dekat tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Kan nanti dia akan cerita pula kepada kita ni, orang yang buat ibadah yang zahir juga seperti semayang dan naik haji dan lainnya daripada segala ibadah yang sunat, dia akan cerita lagi dalam sikit lah. Dia nak bagi faham kat kita ni tentang hubungan kekeluargaan ni macam mana. Jadi tuan-tuan sekalian, kesimpulan daripada apa yang kita baca malam ni, kan, kalau kita nak menikah, risiko nak nikah tu ada. Okey, yang ni lah tuan-tuan perlu pesan kepada anak kita ke, kepada cucu kita nak menikah. Abang kata menikah ni bukan seronok dekat sehari dua ya. Hang akan hidup dengan dia sampai bila-bila. Cerita dia macam tu. Kan? Kalau main perangai tak elok apa semua ni, hang kena sabar banyak-banyak. Kan? Hang kena sabar banyak-banyak. Tumpang hampa nak faham je. Bila hampa dah sefahaman, hampa tahulah dia macam ni. Itulah kekurangan orang perempuan dan itulah kelebihan kita. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Allah Ta'ala takkan bagi dua-dua lebih dah. Perempuan ni lebih, lelaki ni lebih dah. Tuhan akan bagi korang. Pasal apa? Tuhan nak bagi tampung di antara korang dengan lebih. Bila dia tampung, dia jadilah sempurna. Macam tu aja. Macam mana kita duk boleh sabar tuan sekalian, macam itulah cerita kepada anak cucu kita yang mana depa nak nikah ni. Abang macam tu. Ini risiko dia. Yang kita duk baca ni risiko lah. Kalau kita dapat jenis cengeng apa semua ni, apatah lagi kalau kita dapat pula tuan-tuan sekalian yang ada pangkat dan darjat. Kan kita pernah cerita di sini dulu ni. Kan bila menikah ada satu kisah tu lah. Kan saya pun ada orang cerita kat saya. Dia ni orang kampung ya, tuan-tuan sekalian, orang kampung aja. Pi duk kerja di Kuala Lumpur lah apa semua, tiba-tiba dapat menikah dengan anak orang kaya. Kan balik-balik main waktu hari kenduri tu, mak pak ni kira duduk di hotel, main di sini. Penang, kalau tak silap ada kisah tu, Penang ke Kedah macam tu lah. Orang kampung lah, orang kampung. Menikah pula dapat anak datuk mana ni, orang kaya lah nikah tu. Kan, jadi tuan-tuan sekalian, balik-balik dah hari pernikahan buat di kampung ni, yang keluarga perempuan ni dia tak main, duduk di hotel ya. Takat main duduk ronda, nak kena masuk kampung tu. Kita tak biasa dengan cara kampung apa semua ni. Kita kalau nikah tempat kita dengan di hotel apa semua, jadi takat main ronda, tuan-tuan sekalian tengok balik tu ya. Balik pergi duduk di hotel. Jadi perempuan ni pun duduklah di rumah ni. Bila duduk di rumah macam-macam, tuan-tuan sekalian, di rumah kita, rumah orang tua-tua dulu tak macam orang tua-tua lah. Alhamdulillah lah, betul tak? Lah ni bagus lah, rumah berkemai-kemai dah. Baganyok ni pun rumah tak sangka hebat dah. Kalau dulu punya rumah tuan sekalian, dengan tempayan duduk dalam bilik air, tuan perasan tak? Celah-celah nak kencing tu tiba-tiba bunyi katak pula waktu tu. Nak jalan masuk dengan terpijak, dengan lumut duk ada kiri kanan. Hai tuan-tuan, orang Kuala Lumpur dia bukan boleh hidup macam tu. Lepas tu nak lena pula tuan sekalian, nak kena pakai kelambu lah. Kan dulu cerita dia kelambu pun tak ada lah. Kadang-kadang kelambu tu bukan pernah basuh pun. Kira buka-buka tu dia turun salji tu apa, sawang tu turun. Nak kena ribah sawang lah apa bagai. Kan kalau tak pakai tu sagi nyamuk getit, lepas tu main fumakila punya. Kalau orang pakai kelambu, pakai ubat tu lah. Pakai ubat tu, panggung-panggung tu dia punya atap alang tu ada kat atas kan. Alang tu pun nampak berlubang-lubang, cicak lagu duk mengendap kat atas tu. Dia macam-macam lah. Boleh tidur kalau tu tuan sekalian. Tapi orang Baganyok dah besar dengan kampung tu, dia kira apa tuan sekalian, bukan kata nyamuk, hamai gorila apa kulina apa tu ya. Ni jenis macam ni mula. Kan? Mula tak apa nak selesa, yang mak bapak duk tengok dah. Tu dia aku duk pesan dah dekat anak aku ni, nak cari ni kalau boleh cari hak sama lah macam kita yang duk cari orang kaya sangat buat apa gunanya kita nak tumpang harta depa pun, tapi kalau depa duk hina keluarga kita, duk mengkelan macam tu ah. Oh tuan-tuan payah jenis macam tu.
Walayazubillah min zalik. Tapi lah tak ada lah kot cerita-cerita drama Piramli itu tak ada lah kot. Kalau ada lagi saya pun tak tahulah kan. Kalau ada lagi lah tak ada lah. Baik, entah kita berhenti dekat tu lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.